Ini kitab Munyatul Musalli muka surat 25. Surat 25, baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang dan mendirikan sembahyang. Dan setengah dari kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang dan orang yang mendiri akan dia akan sembahyang. Mana setengah daripada kesempurnaan dia? Di sini membaikkan, nak membanyakkan. Macam mana dengan Jawi baru? Membaikkan ke membanyakkan? Membaikkan. Arumi? Membaikkan. Dia hak betulnya membanyakkan. Membanyakkan. Sebab ada nuskah cetakan membanyakkan memelihara segala sunat. Membanyakkan memelihara. Membanyak mana apa? Memelihara sungguh-sungguh lah. Membanyakkan memelihara ni, kita bahasa Melayu kita, membanyakkan memelihara. Ke mana? Sebab saya ngaji ni dia tulis membanyakkan, bukan membaikkan. Tapi kalau membaikkan memelihara boleh gak dah. Membaikkan memelihara apa? Pelihara baik-baik. Gitulah. Kalau kata membanyakkan memelihara, pelihara banyak-banyak. Gitu. Jadi bahasa kapung. Lah bahasa kapung lah. Membanyakkan memelihara. Mana apa membanyakkan memelihara? Memelihara sungguh-sungguh. Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang melihara atas sembahyang dan mendiri akan sembahyang. Mana setengah daripada kesempurnaan? Membanyakkan memeliharakan segala sunat rawatib. Nak pergi pada sembahyang sunat rawatib pula. Membanyakkan memeliharakan segala sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Itu sembahyang sunat rawatib. Dan segala sunat. Ada tak dang? Tak ada dang. Dia setengah cetakan dia bodang. Kalau letak dang dipanggil atas tafsir. Kalau tak ada dang, segala sunat yang dituntut tu jadi badal. Kalau ada dan jadi atas tafsir. Kalau tak ada dan jadi badan. Mana sunat rawatib ni? Segala sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia akan sunat dahulu daripada sembahyang fardu dan yang kemudian ada sembahyang fardu atau rawatib. Sembahyang sunat yang mengiringi fardu sebelum ataupun selepas tu rawatib. Sembahyang sunat rawatib. Tapi sunat kapik fardu. Panggil sunat kapik fardu. Rawatib qabliyah sebelum fardu, rawatib ba'diyah selepas fardu. Rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah. Tapi kita ni kadang-kadang yalah qabliyah ba'diyah ni ada juga orang yang kurang. Dia kurang. Tapi dia semayang. Semayang apa? Semayang sunat kapik fardu dia kata. Sebelum dan selepas. Gitu je. Tak sungguh ni. Saya pernah mengajar
rawatib qabliyah ba'diyah, rawatib qabliyah ba'diyah. Habis kelas dah. Nak tutup kitab dah. Dia baru tanya ustaz, rawatib qabliyah ba'diyah tu apa benda, dia tanya. Dia tanya gitu. Jadi lelah kita mengajar. Dia tak tahu. Tapi bukan orang ramai-ramai, seorang tu jelah. Orang ramai senyap tu tahu tak tahulah. Dia senyap ni lebih baik sebab senyap tak tahu ke tak tahu. Kalau bunyi je tahu baru dia tahu baru dia tak tahu. Ke mana? Senyap orang tak tahu. Bunyi je, oh bodoh dia ni. Jadi dia kena senyap, orang tak tahulah kita cerdik ke bodoh. Bunyi je, oh cerdik dia. Dengar dia cakap tu cerdik. Bunyi je, oh bodoh sangat dia tu. Apa tu orang cerdik sangat. Orang lain tak tahulah. Ada seorang ustaz, rawatib qabliyah ba'diyah apa? Rawatib qabliyah kapit fardu sebelum, rawatib ba'diyah kapit fardu selepas. Tu kita buat sama. Memang dia buat sama. Tapi tak ada nama rawatib qabliyah ba'diyah tu. Dia orang Melayu kan. Rawatib qabliyah ba'diyah ni orang Arab. Dia orang Melayu. Kapit sebelum, kapit fardu sebelum, kapit fardu selepas. Dia buat. Tapi dah kita sebut rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah tak boleh. Dia kena tengok orang-orang belajar. Rawatib ni segala sunat yang dituntut oleh syarak, mengerjakan dia akan segala sunat dahulu dari sembahyang fardu dan kemudian dari sembahyang fardu. Kenapa setengah daripada kesempurnaan ni membanyakkan memelihara segala sembahyang sunat rawatib? Kerana adalah yang demikian itu. Kerana adalah yang demikian itu. Mana yang demikian itu? Segala sunat. Segala sunat tu badal pada yang demikian itu pun boleh. Yang demikian itu, yang demikian segala sunat rawatib itulah. Ia menampalkan kekurangan fardunya. Menampalkan. Macam mana nak jawi baru? Tulis mana? Hak Rumi tulis mana esok? Menampalkan. Hak Rumi tulis mana? Menampalkan. Hak Rumi. Jawi pun sama. Menampalkan. Min, nun, mim. Saya ni dak. Saya ni min, nun, mim. Dia huruf tu tukar. Jawi saya ni lah. Dia nak menampalkan. Kerana adalah yang demikian itu, yang demikian segala sunat rawatib tu, segala sunat, segala sunat menampalkan kekurangan fardunya. Kerana sembahyang sunat rawatib ni akan menampal kekurangan yang ada dalam sembahyang fardu. Sebab itulah setengah daripada kesempurnaan. Ni setengah daripada kesempurnaan ni. Kesempurnaan orang yang memelihara atas sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang memelihara sembahyang, orang yang mendirikan sembahyang ni, orang yang sembahyang cukup syarat dan rukun, dipanggil orang yang memelihara, orang yang mendirikan sembahyang. Siapa orang memelihara sembahyang? Siapa orang yang mendirikan sembahyang? Orang mendirikan sembahyang, orang yang memelihara segala syarat, segala rukun, segala syarat bagi rukun. Itu orang yang memeliharakan sembahyang. Memeliharakan sembahyang, dia pelihara waktu. Pelihara waktu, ada pelihara yang wajib. Pelihara waktu, ada pelihara yang sunat. Pelihara waktu yang wajib, pelihara jaga molek sembahyang kena dirikan dalam waktu. Jangan sampai habis waktu tak sembahyang. Itu pelihara yang wajib. Pelihara sembahyang dengan bahawa sentiasa pelihara, jaga-jaga sembahyang, buat di awal waktu sokmo. Itu pelihara yang sunat. Ada ni.
pelihara semayang ni ada yang wajib, ada yang sunat. Orang yang pelihara semayang ni nak pelihara hak wajib. Hak sunat kesempurnaan pula. Tapi nak pelihara yang sunat kena pelihara yang wajib dahulu. Semayang awal waktu, tetapi syarat tidak dipeliharakan. Syarat bagi rukun tidak dipeliharakan. Syarat berjemaah tidak dipeliharakan. Tak panggil orang semayang pun. Tapi dipelihara semayang dengan bahawa sentiasa semayang awal waktu. Itu pelihara yang sunat. Jadi pelihara semayang, orang yang mendirikan semayang ni, orang yang sembahyang sempurna syarat dan rukun. Itu orang yang pelihara semayang, orang yang mendirikan semayang. Nak dapat kesempurnaan pula. Baru pada kesempurnaan. Dengan membanyakkan memelihara sunat rawatib. Orang yang semayang betul-betul. Jangan lupa dahulu dalam kitab Munatul Musalli. Orang yang sembahyang dengan tidak menyempurnakan syarat dan rukun, dinamakan, dihukumkan pada syarat, orang ni meninggalkan sembahyang. Dahulu kan? Mana dahulu? Yang pada syaratnya meninggalkan sembahyang tu. Baru lagi bercari dah. Mana pada syaratnya orang tu dok semayang. Nampak zahir semayang, tapi pada syarat tak semayang. Mana? Dia bercari ni. Saya bercari baru je saya bicara dalam kitab kita ni. Orang yang sembahyang yang tidak memelihara kewajipan dalam sembahyang, hukumnya orang tu hukum pada syarak orang tu meninggalkan sembahyang. Tak jumpa esok? Rasanya baru lagi. Dia bercari. So, ada tu? Ha? Rasanya macam baru lagi. Kena kitab lain. Terdahulunya bicara bab sembahyang Jumaat dahulu. Berkaitan dengan bilangan 40 dahulu, kena orang yang belajar. Orang yang belajar. Barulah boleh bilang 40. Sebab orang yang sembahyang tanpa belajar pada hukum syaraknya, orang tu meninggalkan sembahyang. Dia bercari. Ini surat 23. Surat 23 baris yang ke-8 daripada bawah. Kerana mereka itu, mereka yang sembahyang, yang tidak belajar, yang tidak menunaikan sembahyang sebagaimana yang diajar oleh Nabi, ni lebih kurang maksud dia, pada hukum syarak ia meninggalkan sembahyang. Sembahyang tanpa ilmu tu tidak melengkapkan syarat dan rukun. Pada syarak panggil dok sembahyang. Panggil dok sembahyang. Mana apa ni? Tinggal sembahyang lah. Orang meninggalkan sembahyang. Jadi orang pelihara sembahyang, orang mendirikan sembahyang, sembahyang dengan sempurna syarat dan rukun. Apa kesempurnaan dia pula? Ni baca kesempurnaan. Sebab di awal kitab dah didatangkan orang yang wallazina hum ala salatihim hafizun.
Dan mereka itu mereka itu orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang memelihara atas sembahyang. Orang mukmin yang memelihara atas sembahyang, pelihara syarat rukun zahir dan batin. Wa yuqimunas salah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Siapa yang mendirikan sembahyang ni? Orang yang melengkapkan syarat dan rukun. Itulah mereka yang mendirikan sembahyang. Yang mana Tuhan perintah kita, wa aqimis salah, dan diri oleh kamu akan sembahyang. Bukan sembahyang oleh kamu sahaja, wa aqimis salah, dan diri oleh kamu akan sembahyang. Mana apa? Sembahyang yang lengkap, syarat, rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, syarat berjemaah kalau solat berjemaah. Itu dipanggil orang yang memelihara sembahyang, orang yang mendirikan sembahyang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Tu duduk. Oh, ingat sangatlah ayat tu. Siapa orang yang muttaqin? Hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Dan mereka yang beriman kepada gaib, dan mereka yang mendirikan akan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Sempurna syarat dan rukun. Barulah kita nak pergi pada setengah dari kesempurnaan. Ini kesempurnaan pula. Kesempurnaan orang memeliharakan atas sembahyang dan mendiri akan sembahyang. Manakah setengah dari kesempurnaan? Membanyakkan memelihara. Dengan bahawa pelihara sungguh-sungguh segala sunat rawatibnya. Segala sunat rawatib. Mana sunat rawatib ni? Badal dia segala sunat yang dituntut. Segala sunat yang dituntut. Hak Jawi baru macam mana? Yang dituntut dia je macam mana? Yang dituntut dia je macam mana? Yang dah duduk belah atas, lepas tu tuntut di bawah, sama je. Yang di belah atas, tuntut belah bawah, gitu. Hak Jawi baru gitu. Mana yang ya ngedal, lepas tu tuntut di bawah, gitu. Pernah tulis Jawi gitu? Pernah tak tulis-tulis Jawi tak cukup ruang, turun bawah? Ada buat gitu? Tak ada. Dia kalau khat Jawi salah gini ni. Khat Jawi salah lah. Kalau Rumi tak apa. Rumi dia perkataan belum habis tapi ruang sudah habis, dia pun bersengkang di sama bawah. Rumi boleh. Jawi salah. Jawi tak boleh. Jawab macam Rumi. Tapi ni cetakan, dia jalan ikut cetakan dah. Dia kalau seumpama ni, kalau ayat Al-Quran dia wajib kena baiki. Kalau Al-Quran lah, kalau Al-Quran hak kitab lah dia baiki lah. Tapi kita tahulah kalau tulisan Jawi tak betul kaedah gini. Dia tak boleh nak tulis separuh belah atas sama bawah, tak boleh. Kalau Rumi boleh lah, Jawi tak boleh. Tapi nak ceritanya kalau Al-Quran, kalau tulis tak habis gitu turun bawah, waktu wajib kena baiki lah. Ada Quran ni Jawi tak apalah. Apa dia sunat rawatib ni? Segala sunat yang dituntut oleh syarak, mengerjakan dia kan sunat dahulu daripada sembahyang fardu atau rawatib qabliyah, dan yang kemudian fardu itu rawatib ba'diyah. Cuma kita lah, kita qabliyah ba'diyah, tapi kita niat sembahyang tu niat qabliyah ke niat sebelum fardu ataupun ba'diyah selepas fardu. Niat ni Allahu Akbar, dan niat tu niat qabliyah ke niat sebelum. Niat qabliyah, niat bahasa Arab. Niat sebelum saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur, saja aku sembahyang sunat selepas zuhur.
Ke niat macam mana? Allahu Akbar, saja aku semai sunat qabliyah zuhur. Gitu. Dah. Niat kod Melayu. Tapi lafaz niat kod Arab. Qabliyah ba'diyah. Ini tak apalah. Sebab bicara bab niat dahulu kan, sudah bicara. Kalau rawatib ni ada qabliyah, ada ba'diyah. Mana? Rawatib zuhur, rawatib maghrib, rawatib isyak, dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah, dia ada regu dia panggil. Adapun rawatib subuh dengan asar, dia hanya ada sebelum saja. Ba'diyah dia tidak ada. Jadi dalam kita berniat, kalau semai sunat rawatib tu ada sebelum ada selepas, kita wajib kena niat sebelum tu. Saja aku semayang sunat sebelum zuhur, saja aku semai sunat selepas zuhur. Dia kena ada. Adapun kalau qabliyah subuh, saja aku semayang sunat sebelum subuh. Sebut sebelum tu sunat je. Kalau dia nak, saja aku semayang sunat subuh, saja aku semayang sunat asar. Sebelum mana sebelum? Tak wajib sebut sebab selepas tak ada. Tapi kalau zuhur tak boleh. Saja aku semayang sunat zuhur. Tak sah. Kena letak saja aku semayang sunat sebelum zuhur. Dia tak boleh dengan saja aku semayang sunat zuhur. Tak boleh. Saja aku semayang sunat maghrib. Tak boleh. Saja aku semayang sunat isyak. Tak boleh. Sebab dia ada sebelum ada selepas kan. Dia wajib kena niat. Sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Niat sebelum ke niat qabliyah ke kau pandailah. Tapi kalau subuh dengan asar, dia hanya ada sebelum. Dia niat saja aku semayang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah, sah je. Tapi jangan tinggallah sunat sebelum subuh tu. Sebab niat sebelum tu sunat juga. Jangan tinggallah. Cuma nak cerita wajib ke tak wajib. Niat sunat sebelum subuh, sunat sebelum asar. Takyinkan sebelum tu wajib ke tak? Dah ada tak selepas? Rawatib subuh dengan asar ni tak ada selepas. Maka niat sebelum tu sunat saja. Ada ni. Sebab dia ada sebelum selepas, dia ada 2 ni, kena letak balik ada 2 ni. Dia panggil ada regu. Macam ginilah. Sembahyang raya. Sembahyang raya ada 2. Raya puasa 1, raya haji 1. Saja aku sembahyang sunat raya kerana Allah, tak sah. Raya apa kamu sembahyang ni? Lepas puasa sebulan, raya puasa lah. Orang buat haji ni kan, raya haji lah. Tak memada. Mana dia kena takyinkan, kena nyatakan raya puasa ataupun raya haji. Raya saja tak boleh sebab raya ada 2. Sama dengan gerhana. Memanglah kalau sebelah malam gerhana bulan, kalau sebelah siang gerhana matahari. Dah. Dia kena sebut gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dalam niat dia tu, saja aku sembahyang sunat gerhana kerana Allah, tak sah. Dia kena takyinkan, kena nyatakan gerhana tu gerhana apa. Memang tak akan tukar sebab sebelah malam kan, tu kan gerhana matahari pula, mesti gerhana bulan. Sebelah siang kan, mestilah gerhana matahari, tak akan tukar. Tak boleh. Dia kena takyin yang lengkap, dia kena nyatakan yang sempurna. Sebab dia ada 2 jenis. Dia ada gerhana matahari, gerhana bulan. Sama dengan rawatib ni. Kalau ada 2, qabliyah ada, ba'diyah ada. Dia kena takyin, kena nyatakan sebelum zuhur, sunat selepas zuhur. Adapun rawatib subuh dengan asar, dia tak ada selepas. Kalau disebut sunat subuh saja sah dah. Sunat asar saja sah dah. Tapi disunatkan sunat sebelum subuh, sunat sebelum asar. Ada gitu.